Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So today we're going to proceed with chapter 4, Competitive Dynamics. Okay, so Competitive Dynamics ni adalah chapter berkaitan tentang persaingan. Okay, macam mana kita nak memenangi persaingan bersama dengan pesaing-pesaing yang lain. Okay, so macam mana kita nak menang dengan kompetitor-kompetitor yang ada dalam pasaran. So, yang pertama kita akan tengok new product option. Okay, macam mana awak boleh dapatkan new product atau macam mana awak boleh cipta new product atau produk itu dihasilkan. Okay, so yang pertama kita boleh buy from other companies. Okay, contohnya kita beli barang yang dah siap tapi kita beli untuk kita tukar kepada brand kita. Okay, contohnya banyak syarikat tekstil buat macam ini di mana dia tempah baju dia, dia tempah seluar atau mungkin scarf, okay, dia tempah daripada kilang dan bila barang tempahan itu sampai dekat syarikat dia, dia taruh brand dia atau jenama dia dekat baju tersebut. Itu adalah buy from other companies. Yang kedua adalah buy pattern from other companies adalah kita beli cara pembuatan dengan syarikat lain. Contohnya macam syarikat kereta, okay. So ada syarikat kereta, okay, dia beli design. Okay, design tu dibuat daripada satu kilang ini. So, syarikat kereta ini beli design tersebut, okay, untuk syarikat kereta ini buat. So, design itu, okay, dibuat, okay, dia maksudnya dia wujudkan bawah brand dia, okay, design tersebut dengan dia beli pattern atau cara pembuatan design tersebut dengan syarikat lain, okay. Contohnya macam Pro2. Pro2 ada beli design daripada Daihatsu. So, dia beli design itu adalah dia beli pattern cara pembuatan design tersebut dengan Daihatsu. So, mereka namakan produk mereka Alza, tapi pattern itu mereka beli daripada Daihatsu. So, yang ketiga adalah buy a license or franchise from other company. So, produk ini adalah produk yang dah ada tapi tak ada lagi kat tempat kita. Jadi, kita beli license atau kita beli lesen penjualan atau kita buka franchise syarikat lain dekat tempat kita yang memang tak ada lagi produk itu. Okay. So, seterusnya adalah new to world item. Ini adalah produk yang buat daripada zero, di mana kita cipta daripada kosong. So, sampailah produk tu siap dan produk tersebut tak ada lagi siapa-siapa pernah buat. Itu adalah new to the world item. Atau last sekali adalah improve one existing product atau produk itu kita dah ada dalam pasaran, kita dah buat, okay, dan kita perbaiki dan kita tambah baik. Okay, so produk tersebut produk barulah. Okay, itu adalah contoh new product option. So, seterusnya cabaran dalam menghasilkan new product. Okay. So, yang pertama adalah innovation imperative. Continuous innovation is necessity. So, mana-mana syarikat yang mencipta produk atau menghasilkan produk, okay. So, mereka sentiasa inovatif, sentiasa kreatif dalam menghasilkan new product. Sebab apa? Sebab bila produk baru hadir atau produk baru wujud dalam pasaran, so, bila produk tersebut menjadi pilihan pelanggan, so, kompetitor-kompetitor akan cepat je hadir. Akan cepat je cuba buat produk yang hampir sama dengan kita, malah lebih baik daripada produk kita. Sebab itu, kita sebagai sebuah syarikat yang kreatif untuk buat produk sendiri, so kita kena sentiasa kreatif dalam inovasikan produk supaya pesaing-pesaing kita susah nak tiru kita. So, new product success, incremental innovation and disruptive technology. So, incremental innovation adalah, okay, dalam kita menghasilkan new product, okay, so macam saya beritahu tadi, kita kena taruhkan innovation dekat dalam produk kita supaya produk kita ni lain daripada lain. Nampak baru berbanding orang-orang yang dah ada dalam pasaran. Okay. Selain itu, okay, apa yang kita kena bersaing adalah disruptive technology. Disruptive technology ni adalah teknologi-teknologi yang boleh mengganggu innovation sesebuah produk. Okey, saya bagi satu contoh. Contohnya macam AirAsia. AirAsia dia gunakan disruptive technologies, okey. So di mana pesaing bagi AirAsia adalah Mas. Okey. So Mas dengan AirAsia dua-dua buat syarikat jual tiket penerbangan dan di samping itu mereka juga menjual servis seperti tempat duduk yang selesa, harga yang tak begitu mahal. So apa yang AirAsia buat untuk dapatkan disruptive teknologi ni adalah AirAsia bukan hanya jual tiket penerbangan, bukan hanya jual seat atau jual services, mereka juga menyediakan package seperti hotel bawah AirAsia.
perancangan perjalanan, percutian menggunakan AirAsia. Lepas tu dari segi transportation boleh order terus daripada AirAsia punya website. So dia punya package tu full all in. Nak dibandingkan dengan MAS tadi. So MAS tadi hanya jual tiket penerbangan sahaja, tetapi untuk tambahan-tambahan lain kita kena cari syarikat lain. So maksudnya di sini AirAsia telah menggunakan disruptive teknologi, di mana teknologi itu digabungkan dengan perkara-perkara lain menyebabkan dia ada extra benefit, ada extra value. Okay. So itu adalah disruptive technologies. So ini product failure. So apakah yang menggagalkan produk baru? Okay, yang pertama adalah fragmented market. Yang kedua, social economic government constraint, development cost, capital shortage, shorter development time, poor launching timing, shorter PLC, okay, lack of organizational support. So kita yang pertama adalah fragmented. Okay, kalau fragmented ni maksudnya adalah kita salah pilih market, salah pilih pasaran. So contohnya, paling senang. Satu produk ini disasarkan kepada, maksudnya kita target nak jual produk ini kepada golongan remaja. Tetapi iklan kita punya model, kita pakai wanita-wanita yang dah berkejaya. Jadi dah salahlah cara untuk kita promotekan produk baru kita itu. Okay. Selain itu, yang kedua adalah social economic and government constraint, adalah kekangan daripada social economic dan juga kerajaan dalam negara. Okay. Di mana mungkin dari segi kalau kita nak tubuhkan satu syarikat baru yang produce produk baru, prosesnya lebih panjang, lama, menyebabkan produk kita ni lambat nak install dalam pasaran. Okay. Yang ketiga adalah development cost. Kos untuk pembuatan satu barang itu tinggi, menyebabkan produk tersebut tidak boleh dibuat. Kalau buat juga memerlukan kos yang tinggi, jadi jual pun kena mahal, jadi customer tak nak beli. So seterusnya, capital shortage adalah kekurangan modal. So yang kelima adalah shorter development time, adalah timing untuk mencipta satu barangan itu terlalu singkat. Jadi kita tak sempat nak buat produk baru. Okay. So seterusnya, poor launch timing, kita perkenalkan produk itu di waktu yang salah. Di mana kita perkenalkan produk tersebut pada environment yang tidak memerlukan. Contohnya macam dekat Malaysia. Okay. Kita cipta satu baju panas, okay, untuk kita jual dekat pelanggan. Sedangkan kat Malaysia pun tengah panas. So timing tengah salah. Kalau dia jual baju tersebut masa musim hujan, mungkin itu adalah timing yang betul. Okay. So yang ketiga adalah, yang seterusnya adalah shorter PLC. PLC ni adalah product life cycle, kitaran hidup produk. So kalau awak masih ingat lagi, tak apa, dalam ni ada contoh gambar Raja PLC. So PLC ni adalah daripada proses pengenalan produk, produk tersebut dikenali orang, dan orang makin beli produk kita, makin lama produk kita makin terkenal dalam pasaran. Jadi bila orang nak, produk kita ada di mana-mana, sampai satu masa orang dah tak nak produk kita sebab ada produk pesaing yang mungkin jauh lebih murah atau mungkin lebih kreatif daripada produk kita. So untuk sampai ke tahap yang last kali itu mengambil masa yang panjang. Tetapi kalau kita mengambil masa yang pendek, jadi kita pun tak sempat nak buat produk baru. So akan menyebabkan hadirnya produk baru itu gagal, tak jadi. Okay. Dan last sekali adalah lack of organizational support. So kurang support daripada organisasi itu sendirilah. Kita nak cipta produk baru tapi bos asyik reject, bos kata tak terima, tak boleh, idea tak boleh pakai. Jadi proses kita nak dapatkan keuntungan itu agak lambat. Okay. So seterusnya, organizing new product development. Ni kita nak organize pembangunan produk baru. Okay. So kalau tengok dekat sini, kita ada new product development, venture team, skunk work, community of prices, crowdsourcing and stage gate system. Okay, kita akan tengok satu persatu. Okay. So yang pertama adalah venture team. Venture team ni adalah team yang turut membantu untuk mencipta new product. Okay. So team ini bukan hanya team bahagian pembuatan new product, mereka juga yang buat analisa, mereka jugalah yang buat forecast ni jangkakan permintaan di masa akan datang. So selain itu, venture team juga terlibat dekat dalam memastikan sesuatu produk itu berjalan dengan lancar mengikut apa yang telah dirancang. Okay.
So, seterusnya adalah skunk work. Okay, kalau skunk work adalah informal workplace, sometimes garage where entrepreneurial terms work to develop new product. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, adalah satu tempat informal atau satu informal places lah. Okay, so contoh macam ke dalam garage kereta ke, dalam store ke, okay. So, kita boleh nampak skunk work ni, okay, menjalankan tugas mereka, okay, dalam menghasilkan new product. So, dalam masa macam ni, dia secara informal, perbincangan secara informal. So, di mana dia dapat idea, apa kata kita buat macam ni? Oh, kita buat macam ni boleh tak? So, kita try. So, kita cuba test. So, kita letak elemen ni. Itu adalah skunk work, okay? Di mana dia tidak dibincangkan dulu dalam meeting. Dia lebih pada informal. Dia cuba try. Macam itu. Itu adalah skunk work, okay? So, saya adalah communities of practice. Communities of practice, okay? So, contohnya macam dalam satu page, contoh macam page Instagram atau mungkin daripada Facebook, okay, atau YouTube, kita dapat tengok di mana kalau community practice ni, di mana semua orang yang menggunakan internet, semua cuba untuk mencuba benda yang sama. Okay, contohnya macam ini. Ada satu resepi ini di-sharekan oleh seorang chef. So, lepas tu kita tengok trending. Ramai gila orang post-post pasal cara nak buat produk tersebut ikut cara chef tersebut. Okay. So, itu adalah community of workplace di mana contohnya macam TikTok. So, TikTok adalah community of workplace di mana semua orang, community of practice di mana semua orang boleh berlatih, okay, ikut apa yang orang lain dah buat dan mereka juga post yang mereka dah try buat produk tersebut. Okay, itu adalah community of practice, okay. Seterusnya masuk pada crowdsourcing. Okay. So, crowdsourcing ni dia lebih kepada dapatkan ilmu atau dapatkan info, dapatkan komen daripada kita punya customer-customer. So, kita panggil customer-customer yang beli produk kita, customer-customer yang percayakan produk kita. Okay. So, kita panggil mereka untuk berkumpul dalam satu meeting. So, kita akan minta idea dan pendapat diorang untuk dapatkan lebih ramai pelanggan dan juga peserta. Okay, bukan peserta lah, pelanggan dan juga pembeli. So, sebab apa? Sebab mereka-mereka ni lah yang berhubung dengan pelanggan, di mana mungkin dari segi customer service, mungkin dari segi orang marketing, atau mungkin orang-orang yang terlibat secara tak langsung dengan customer. So, di sini mudah untuk mereka dapatkan crowdsourcing pendapat dan idea daripada customer-customer untuk lahirkan sesuatu produk itu. Okay. So, seterusnya kita ada stage gate system. Okay. Kalau stage gate system, okay, divide innovation process into stages which a gate or checkpoint at the end of each. Okay. So, dalam menghasilkan new produk yang bagus dan berkualiti, produk tersebut kena lalui banyak level dan banyak saluran dan cabarannya. Okay. So, daripada A, barang mentah, sampai barang tu dah hampir siap dan bila dah siap akan disemak, dipantau komen, kat mana kekurangannya, kalau ada kurang patah balik ke kita untuk kita betulkan balik produk tersebut. Itu adalah contoh stage gate system. Maksudnya tak lepas pun gate yang dia letak tu. Okay. Gate tu ada bar dia. Contohnya macam ketinggian. Mungkin berat badan. Okay, kalau tak lepas, keluar. Seterusnya mungkin dari segi design okay, pun boleh juga. Di mana mereka jugalah yang boleh dapatkan info-info okay, daripada customer untuk mereka gunakan dalam syarikat untuk buat produk baru. Okay. So, seterusnya adalah new product development. Ini adalah department yang menguruskan new product. So, mereka akan buat sampel atau mereka akan buat apa tu apa nama term tu saya terlupa. Tak apa, saya ingat saya beritahu. Mereka juga yang prototype. So mereka juga yang buat prototype untuk dihasilkan. So semasa stage prototype ni semua orang akan test. Semua orang akan try. Betul-betul berbaloi tak? Okay, betul-betul berkesan tak? Betul-betul menjadi tak apa yang kita cari, apa yang kita rancangkan. Kalau misalnya okey, produk tersebut boleh diterima pakai. So, new product development team ni dah berjaya lah hasilkan produk baru yang boleh diterima oleh masyarakat.
Okay, seterusnya ni awak tengok dia product development process awak boleh baca sendirilah. Pertama start dengan idea generation yang kiri sekali tu. Lepas tu start dengan idea, lepas tu masuk pada screening, kita screen idea kita tadi. Yang ketiga concept development testing, kita buat produk untuk prototype dan kita test produk tersebut. Kalau okey, kita buat marketing dan juga kita buat secara besar-besaran. Okay. So selain itu kita juga buat business analysis, contoh macam organisasi dia. Contohnya macam saya ada satu syarikat, saya ada satu produk dan ada syarikat baru yang nak dapatkan idea untuk buatkan produk, untuk buat produk. So, syarikat baru itu akan buat idea generation, idea screening, concept development and testing. So, mereka akan test produk mereka untuk tengok macam mana respon daripada customer. Okay. So, kalau kita tengok kan, kalau produk tersebut sama dengan kita boleh tengok. Kalau permintaan berbeza, di mana permintaan saya kurang, permintaan syarikat lawan ni lebih banyak, kita kena kenal pasti kat mana kekurangannya kita menyebabkan order kita tak laku. Okay. So, dan seterusnya masuk kepada product development, okay, development atau department untuk menghasilkan produk, okay. So, nombor seterusnya adalah market testing, okay. Bila dah siap, kita test dulu pada customer untuk try produk tersebut. Contohnya, macam kat pasar raya awak pernah kena orang panggil awak untuk try produk ini, produk yang baru dalam pasaran. Contohnya macam ada yang tarik tangan kita dulu, sapu-sapu krim. Dia kata, produk ni produk baru ni, bagus untuk kulit anda ni. So, kulit awak akan jadi lebih flawless. Okay. Itu adalah contoh market testing. Okay, kita test dekat orang nak tengok respon dia macam mana. Lepas tu bila dah okay, baru kita masuk pada commercialization. Kita akan produce barang secara besar-besaran untuk cater atau untuk kejar lebih ramai customer. Okay. Generating ideas. Macam kita nak generate idea untuk dapatkan idea, nak dapatkan produk. Okay, so apakah aktiviti-aktiviti yang kita boleh jalankan? Yang pertama, interacting with employees. Kita bercakap dengan pejabat dalam syarikat kita. Minta pendapat mereka. Sebab mereka ni yang berhubungan customer. So, mereka yang tahu macam mana persepsi customer, apa yang customer mahukan. So, yang kedua adalah interacting with others. So, others ni contohnya outsiders. Okay, outsiders ni seperti supplier kita atau mungkin kilang kita. Kita minta idea dengan pendapat macam mana kita boleh improvekan lagi produk kita ni. Okay. So, yang seterusnya adalah um, studying competitors. Kita belajar dengan pesaing-pesaing kita. Kita kaji, kita tengok kat internet datang-datang kat info dia. Lepas kita pergi kedai dia try test. Lepas tu mungkin kalau pergi pasar raya tengok macam mana dia respon ke orang, okey ke tidak, okey bersopan santun ke tidak, atau mungkin dia balas dendam ke apa. So kita kena study competitor kita. Okay. So dalam study competitor, okay, kena fikir kadang-kadang orang-orang tu boleh jadi customer kita. Dalam masa yang sama mereka study kita untuk mereka cipta produk sama dengan kita, lalu mereka jadi kompetitor kita. Jadi kita kena hati-hati. Okay. So adalah adopting creativity technique. Okay. So bila kita rasa nak buat produk baru, kita terus beli mesin untuk hasilkan produk tersebut. So mesin untuk hasilkan produk baru itulah kita panggil sebagai modern element. Okay. So lebih kreatif, okay, lebih teknikal, tapi sangat membantu kita untuk menghasilkan barang yang baru. Okay. Okey, baiklah, seterusnya adalah cara macam mana kita nak dapatkan idea. Okey. Yang pertama adalah informal customer session. Maksudnya kita buat session secara informal dengan customer. So kita jumpa customer, kita borak-borak untuk dapatkan idea dari mereka. So yang kedua adalah time off for technical people to partner. Maksudnya kita bagi masa atau kasih peluang, contohnya macam produk dah sedia dalam pasaran. So tugas kita marketkan je produk yang dah dalam pasaran. Di samping orang yang dah ada dekat dalam syarikat kita, okay, di mana bahagian product analyzation, produk yang buat analisa tentang produk, buat analisa lagi tentang apa yang mereka boleh perbaiki tentang produk yang dah ada. Okay. So yang ketiga adalah customer brainstorming. So kita memang kita jumpa customer dan kita memang nak dapatkan idea dari mereka. Kita buat satu session, kita jumpa dengan mereka untuk mereka komen tentang produk kita. Okay, yang keempat adalah survey from customer. So kita keluarkan borang survey, tanya tentang produk kita. Okay, adakah mereka berpuas hati, apa yang mereka rasa patut ada kat produk kita. Okay, so yang kelima adalah fly on wall research. So ni kita tengok contoh macam paparan-paparan sekarang ni, paparan melalui internet lah. Kita tengok komen orang, okay, idea suggestion orang daripada internet lah.
Okay. So seterusnya adalah interactive round with customer. So kita buat contoh macam quiz dengan customer. Okay. So yang seterusnya adalah keyword search to scan trade publication. Ini adalah bila kita search dekat contohnya macam pameran-pameran, okay. So, kalau misalnya kita cari, kita jumpa produk kita, maksudnya kalau produk kita dalam pasaran itu, so kita boleh tengok, okay, orang beli ke tidak, orang singgah ke tidak, tengok reaksi orang, kita promote dekat orang, so orang test produk kita, okay. So, nombor seterusnya adalah trade show as intelligent mission. So, ini adalah bila kita pergi ke satu macam carnival atau pergi satu event, kita memang jumpa dengan customer, okay, untuk customer cuba produk kita, di samping mereka akan dihadiahkan dengan sesuatu. Okay. So mungkin hadiah ke atau free produk kita ke. Okay. Di samping itu mereka akan test dulu produk kita dan tengok respon mereka. So seterusnya adalah have employees visit supplier lab. So kita ambil juga pekerja-pekerja kita untuk visit dekat supplier-supplier punya tempat untuk mereka tengok. Okay. Mereka bandingkan. So antara supplier-supplier yang ada, mana supplier yang paling boleh, maksudnya supplier tu boleh bagi idea, okay, kepada syarikat kita untuk menambahbaikan produk kita. Dan juga set up an idea board ni adalah set up satu tempat atau satu ruangan untuk curahkan idea. So mungkin daripada orang luar, mungkin daripada pelanggan sendiri, atau mungkin daripada pekerja sendiri untuk beri idea mereka. So ini pula adalah macam mana kita nak dapatkan idea daripada customer dengan lebih bagus. Okay, yang pertama, observe customer using product. So kita pastikan macam mana customer gunakan produk itu. Okay. So yang kedua adalah ask customer about product problem. So kita tanya customer, ada masalah tak dengan bila pakai produk ini? So cik rasa okey ke bila pakai produk ini? So yang ketiga pula adalah kita tanya customer pula tentang apakah yang mereka rasakan mereka nak dengan produk ini. So apa yang mereka punya impian bila mereka nak beli produk kita ni. Mereka harapkan contohnya macam, okey cik, cuba cik try baju ni. Okey. So encik nak baju ni kalau boleh nak yang macam mana? Nak yang ada apa dekat baju ni yang buatkan cik rasa lebih bagus kalau ada dekat produk yang kita jual ni. Okey. So yang seterusnya adalah use customer advisory board. So kita gunakan ruangan-ruangan atau paparan untuk customer tulis komen mereka. So mungkin kita kasih kertas, mereka tulis komen mereka dan kita letakkan tabung untuk mereka isi kertas tersebut dan kemudian kita akan review lah. Okay. Atau seterusnya, use website ni sama jugalah, di mana kalau kita gunakan TikTok atau guna Facebook atau mungkin Instagram, kita post tentang produk kita dan kita tengok customer punya idea dan suggestion. Okay. So seterusnya adalah form brand community of enthusiasts. So kita buat satu community untuk orang-orang yang suka produk kita. So kita minta pendapat dari mereka, apa kita boleh buat untuk menambahbaikan produk ini. Okay. Dan seterusnya adalah challenge customer to improve the product. So kita cabar customer kita untuk bagi idea untuk improve produk ini. Contohnya macam, okay cik, saya cabar cik untuk rasa produk ini dan cik bagi idea dan pendapat cik. Kalau cik boleh buat, kami akan bagi hadiah. So maksudnya kita cabar customer kita dan masa yang sama kita bagi ganjaran jugalah dekat mereka. Okay. Okey, baiklah, kita akan masuk pada adopting creative technique. Okay, creativity technique ini adalah macam mana kita nak pastikan atau kita nak ada elemen creativity dalam cara kita menjual barangan kita. Yang pertama kita akan masuk pada attribute listing. Okay, so attribute listing ni maksudnya kita senaraikan semua attribute atau semua ciri-ciri yang boleh produk kita gunakan. Okay, contoh produk kita digunakan. Contohnya seperti kalau kita jual macam screwdriver. So screwdriver function dia apa? Untuk memutarkan skru, betul? So kita tambah lagi attribute yang kita boleh tambah dekat screwdriver kita. Mungkin dari segi mata skru tu, okay, daripada bunga boleh jadi yang lepi punya atau palang punya. Okay, lepas tu selain itu kita punya screwdriver juga mungkin ada lampu. So kita tambahlah attribute-attribute yang lain daripada lain dekat kita punya produk kita. Okay. So seterusnya masuk pada force relationship. Relationship ni adalah contohnya kita beli barangan tapi dia kena beli dengan barang lain untuk digunakan. Okay. So ni maksudnya kreatif lah ni. Contohnya kita jual ink. So kalau customer nak beli ink tersebut, sebab ink tu ada promotion, customer mesti beli pennya, betul tak?
So, tu adalah satu contoh forced relationship lah. Okay. So, contoh kita buat promosi, jual ink printer atau mungkin kita jual tayar okay, dengan harga yang lebih murah. So, kalau nak beli tayar, orang kena beli kereta kan. Okay, tak pun kalau kita jual sport rim, orang kena beli tayar sekali kan. Okay, so itu adalah contoh forced relationship. Seterusnya masuk pada morphological analysis. Morphological analysis ni maksudnya kita gunakan dimensi lain. Okay, contohnya macam um, kalau misalnya customer beli satu barang, okay, memanglah customer nak barang tersebut, okay. Tetapi kalau customer beli barang tersebut bersama dengan barang lain, okay. So, maksud dia akan dapat harga yang lagi bagus, kombinasi yang dapat lagi hebat untuk customer. So, boleh improve macam-macam lagi problem, macam-macam lagi penyelesaian masalah yang lagi bagus lah, okay. Contohnya kita jual vacuum cleaner kan. So, kita jual vacuum cleaner, kita offer dekat customer. Okay, kalau misal customer nak tambah beli barang ni, aksesori lain untuk vacuum cleaner tersebut. So, bukan hanya vacuum tu boleh sedut habuk, vacuum tersebut boleh sedut air, atau vacuum tersebut boleh menghembuskan udaranya untuk kita tembak udara lah. Tembak macam habuk-habuk ke apa ke. Selain itu, vacuum kita juga ada solar system, boleh charge sendiri kalau kita jemur dia. So, maksudnya, kalau customer tambah lagi, customer akan dapat lebih banyak reward lah beli barangan tersebut. Seterusnya adalah reverse assumption analysis. Ini adalah contohnya, okay, kalau kita buka kedai makan. Okay. Kalau sebelum ini kita sediakan menu, customer pilih menu, chef akan masak. So, kalau pakai reverse assumption analysis ni, kita ubah cara baru. Okay, kita tak sediakan menu, kita tanya customer, apa yang mereka nak makan? Kita akan cuba buat. Okay. So, dan seterusnya adalah new context. New context ni kita pakai new concept lah. Kalau sebelum ni, saya bagi contoh macam hotel. Kalau sebelum ni, customer kena pergi kaunter untuk order bilik, lepas tu tunggu sekejap untuk bilik disediakan, baru mereka boleh check in. Tapi kalau kita pakai new context ni, maksudnya customer tak perlu lagi ke kaunter, customer pergi je ke jumpa dengan kita. Okay, kita akan tolong customer melalui mungkin online atau melalui booth atau sekarang banyak hotel yang pakai self check-in. Self check-in tu maksudnya dia pakai macam mesin, okay, untuk yang mereka boleh terus check in dekat situ lah untuk memudahkan urusan. So, seterusnya kita boleh juga gunakan mind mapping. Okay, kita maksudnya, kalau mind mapping ni maksudnya kita start dengan contoh macam kereta. Okay. So, kita keluarkan idea yang mereka boleh tambah lah. Okay. Contohnya macam kalau saya kata contohnya macam kereta Mercedes. Okay. So, kereta Mercedes ini, okay, apa yang customer nak, okay, tapi kita tambah lagi baik. Contoh macam customer kata, okay, saya nak body yang kukuh dan kuat. So, kita tambah lagi. So, kita kata, okay, kita akan sediakan body yang kukuh dan kuat bukan hanya dibuat oleh satu syarikat, tapi syarikat lain yang akan buatkan. So, di mana customer akan dapat bukan hanya kukuh dan kuat, tapi mungkin kalis air, mungkin kalis peluru. Okay, ada tau kereta yang kalis peluru. So, seterusnya contohnya masa lain, customer kata, okay, saya nak beli kasut tapi saya nak tapak dia tebal dan mungkin ada beroda dekat bawah tu ke, kan. Bukan kasut roda tapi kasut yang macam ada roda yang tersembunyi tu yang awak boleh slide dengan awak punya kasut tu kan. So, kita kata, okay, kalau macam tu boleh, kita akan tambah baik produk awak. Roda tu mungkin kita akan bagi mungkin selain roda, mungkin boleh slidekan tapak kasut tu untuk kalau kita nak pergi apa ni, untuk tapak yang rata je, maksudnya untuk jalan yang lebih selesa, mungkin boleh buat jogging atau mungkin boleh buat walking. Okay. So, kita tambahkan idea lebih daripada apa yang customer tambah tadi, customer cadangkan tadi. Itu adalah contoh mind mapping. So, seterusnya masuk kepada forces fighting new ideas. Okay, ini adalah antara kata-kata atau mungkin semangat yang kita boleh bagi dekat customer untuk mereka rasa lebih berbaloi dan rasa willingly nak kasih new idea. Okay, contohnya macam ni. So, bila awak kata, okay, kita ada satu produk ini, okay, dan bila customer kata, okay, boleh tak kalau misalnya saya nak produk ni macam ni, macam ni. So, awak pun cakap, oh, I've got great idea. So, saya ada idea lebih bagus. So, apa kata kalau kita buat macam ni? Awak okay ke tak?
Macam itu. So, bila kita tukar ayat, kita guna it won't work here, maksud tak boleh pakai ni kat sini ni. So, maksudnya idea tu akan macam lah lebih tak lebih macam tak menarik. Lepas tu bila we have tried before, tak berjaya juga. So, customer akan salah. Tak boleh juga. So, that idea itu maksudnya daripada customer nak curahkan idea. So, idea tu makin lama makin macam berkurang-berkurang. Jadi, kita janganlah gunakan kata-kata yang boleh mematahkan semangat customer. Okay. So, sama juga macam seterusnya. This isn't the right time. So, makin kuranglah customer punya semangat untuk curahkan idea dekat produk kita. Tak pun we've done alright without it. So tak ada masalah, pakai je produk yang dah ada, tak payah nak tambah-tambah baik. Jadi lagilah customer rasa tak naklah bagi idea, tak naklah bagi pendapat. So kita kena elakkan daripada perkara itu berlaku. Lepas tu ada juga setengahnya macam okay, saya nak pakai idea, boleh tak produk ni kalau macam ni. Okay, kita cuba nanti kita bincang dalam meeting. Terus customer rasa down, customer rasa lah syarikat ni langsung tak nak apa, consider idea daripada customer. So kita kena gunakan idea yang kata-kata yang menambahkan lagi semangat untuk customer, tambahkan lagi idea mereka terhadap produk kita. So, seterusnya masuk pada konsep tu strategi, konsep testing responses. So, bila dikatakan awak buat satu produk, okay, produk konsep. So, produk konsep tu adalah produk untuk kita test. Okay. So, produk tersebut mestilah communicability and believability. So, produk tersebut boleh kita ceritakan dan customer juga boleh percaya terhadap produk tersebut. Okay. So, produk tersebut seterusnya need level. Produk tersebut memenuhi kehendak customer. Okay. So, gap level produk tersebut lain daripada lain. Okay. Sekejap, Okey, baiklah. Seterusnya adalah concept to strategy, co-joint analysis, deriving the utility values that consumer attach to varying level of the product attributes. Okay. So, kalau co-joint analysis ni bermaksud, okay, setengah customer, okay, dia suka kalau beli yang set tapi ada pelbagai function. Okay. So, ada setengah customer dia tak suka, dia suka beli satu-satu sebab dia nak jimat. Tapi ada setengah customer dia suka terus beli satu set full tapi ada pelbagai function. Okay. So mereka akan rasakan macam lagi jimat lah sebenarnya. Okay. So contohnya kalau kita tengok daripada, okay, kita bagi contoh lah ni macam vacuum. So kalau tengok kat sini ada 3 design. Dan tiga-tiga ni mungkin berbeza harga. Tetapi customer akan rasakan bila beli tiga-tiga ni dapat terus macam satu harga kira lagi murah lah. Okay. Tetapi ada setengah customer dia kurang suka, dia suka beli satu-satu ikut apa yang dia nak sahaja. Okay. Okay, seterusnya adalah concept to strategy. Marketing strategy development following a successful concept test. Okay. So, kebiasaannya, okay, untuk manager, okay, mereka tidak semestinya bila mereka buat je satu produk konsep, mereka terus iklankan dan jual. Okay. Tidak semestinya. Tapi ada setengah manager, dia lebih suka buat strategic planning dulu. Maksudnya, dia akan bagikan part by part. Maksudnya, untuk yang pertama, okay, mereka tidak semestinya terus kejar keuntungan, nak terus kejar keuntungan. Mereka biasanya akan tengok berapa jumlah customer. Lepas tu, mereka akan plan dulu macam mana nak pastikan customer tahu produk itu adalah milik brand ini. Lepas tu, mereka akan tengok sales slow-slow. Okay, lepas tu, profit, berapa profit yang boleh dicapai dalam masa beberapa tahun yang pertama. Okay, lepas tu bila tengok semuanya boleh capai, barulah mereka akan letak satu harga yang tetap di mana tak ada buat sale dah. Okay, mereka letak satu harga yang tetap. Lepas tu mereka terus rancang macam nak buat distribution strategi untuk hantar barang tersebut dekat ni lah orang-orang yang atau target customer. Lepas tu tengok bajet marketing untuk tahun pertama, berapa banyak pakai. Okay, rancang untuk yang tahun kedua. Lepas tu bila dah settle, dah okay, semua macam smooth, baru masuk pada long run sale. Maksudnya jualan untuk jangka masa panjang. Okay, lepas tu profit untuk jangka masa panjang, keuntungan yang sepanjang. Dan juga marketing mix strategi over time. Maksudnya macam mana kita nak decide marketing mix yang bagus. Ingat kalau marketing mix tu yang ada 4P tu lah, price, place, product, promotion tu. So
Di situ kita boleh tengok apakah strategi yang terbaik untuk pastikan 4-4P ni strong dan juga berjaya kita, maksudnya jualan produk ini berjaya. Okay. So, seterusnya development to commercialization, okay, adalah product development, physical prototypes, customer test, alpha and beta testing. Okay, so biasanya bila kita dah buat produk prototype atau produk testing lah, okay. So, biasanya kalau sebelum ni kita hanya present konsep saja, tapi kali ni kita present produk yang dah siap. Okay, contohnya kalau awak boleh tengok dekat dalam pasaran banyaklah produk prototype ni yang biasanya dipasarkan melalui social media. Contoh kereta yang kita nak tengok kereta testing tu yang ada stiker penuh warna-warni kat badan kereta tu yang dia hide kan body sebenar kereta tu, warna body kereta tu. Lepas tu dalaman kereta pun dia tak tunjuk, dia gelapkan. Okay, tu adalah contoh prototype di mana mereka test market dulu, tengok dulu permintaan orang. Adakah orang tercari-cari produk apa ni, kereta apa ni. Okay, lepas tu mereka juga akan bagi setengah syarikat dia bagi customer test produk tu, produk testing tu. So, ada ni kadang-kadang kalau kita pergi tengok contohnya macam dekat bazar-bazar usahawan, kadang-kadang dia ada ni. Okay. So, customer boleh test dulu sebelum dia jual produk tersebut. Dia nak tengok adakah customer bersetuju dengan apa yang telah diberitahu oleh marketer tersebut. Maksudnya, kalau marketer tu kata, produk ni sangat sedap. Produk ini sangat ringan ataupun produk ini sangat sesuai untuk kita nikmati sisi keluarga. So, bila customer try, masa tu juga customer akan rasa lah macam, betul lah apa yang dia kata. Okay, betul, saya setuju dengan apa yang awak cakap. Okay. So, time tu lah bila dah setuju, barulah kita boleh teruskan kepada commercialization lah. Okay. So, seterusnya, okay, ini yang lebih mendalam tentang marketing testing. Okay. So, bila kita buat marketing, buat iklan, kita tunjuk dekat orang. So, kalau barangan tersebut adalah barangan berbentuk yang dijual kepada consumer untuk digunakan, so kita tunjuk iklan tu dekat consumer. Faham tak iklan ini? Apakah maksud iklan ini? Boleh tak cuba terangkan? Okay. Kalau misalnya business group market tu adalah barangan-barangan yang dijual kepada business untuk business itu proses atau jual semula. Kita tunjuk iklan tu dekat business tu. Adakah business tu rasa tertarik? Adakah business tu faham dengan iklan tu, apa yang iklan tu cuba sampaikan, dan juga adakah iklan tersebut menarik perhatian business tu untuk dapatkan barangan tersebut lah. Okay. So, method of consumer good market testing. Okay, ni biasanya adalah cara-cara macam mana kita nak offer testing, okay, kepada consumer. Okay, maksud kepada pengguna lah. Okay. So, kita ada sales wave research, kita ada stimulated test marketing, kita ada control test marketing, dan kita ada test market. Okay. So, biasanya empat-empat perkara ini adalah perkara yang biasanya kita guna. Okay. Dan kita susunannya adalah daripada yang paling murah, okay, sampailah yang berkos tinggi sikit lah. Okay. So, seterusnya, okay, kita akan tengok yang pertama, sales wave research. Okay. Pengguna biasanya akan gunakan produk ini yang dioferkan kepada dia. Okay. So, dia akan di-offer dengan harga yang lagi murah daripada harga kompetitor. Okay, maksudnya dia tidak harga kompetitor, harga pesaing dah satu harga lain kan. So, kita offer dekat dia ni untuk dapatkan harga yang lagi murah daripada harga kompetitor. Lepas tu, kita boleh offer dekat dia banyak kali lah. Okay. So, contohnya macam dia try sekali, dia try sekali, dia try sekali, dia try sekali, sampailah kita nak tahu dia punya level of satisfaction dia. Sama ada dia berpuas hati ke tidak berpuas hati. So, kita panggil sales wave research ni maksudnya kita jual kat dia dengan harga yang rendah. Kita bukan nak capai keuntungan, tapi kita nak dia punya respon. Boleh terima ke tidak? Puas hati ke tidak dengan produk kita. Okay. So, seterusnya, kalau simulated test, okay, so kita akan panggil lebih kurang 30 hingga 40 orang pembeli. Lepas tu, kita akan tanya mereka tentang contoh-contoh barangan atau contoh produk kategori, okay, yang mereka boleh relatekan dengan produk kita. Okay. Contohnya macam kalau kita jual TV, kita tanya dia, ada tak syarikat-syarikat TV lain yang anda tahu dan anda percayakan. Okay. Lepas tu kita suruh mereka tengok perbandingan produk kita dengan produk
produk orang lain. So, mana yang dia rasa better. Okay. So, dan seterusnya kalau masuk pada control test market. Okay. So, the company atau company itu sendiri yang mengeluarkan produk baru itu, so dia okay, sorry. Okay, so kalau misalnya macam ni kalau control test marketing ni maksudnya, okay, syarikat yang buat produk baru itu, okay, dialah yang decide atau dia yang buat keputusan kat mana nak jual produk baru ini, okay, dengan harga macam mana, lepas tu berapa unit dia nak jual. So, lepas tu macam mana dari segi display of the product dan juga macam mana customer nak dapatkan. Okay, itu adalah dia punya decision dan kita nak dia test dulu. Cuba try jual ikut apa yang awak dah decide ni. Berjaya ke tidak tarik perhatian customer. Itu adalah control test marketing, which is kita control lah perkara tersebut di mana syarikat itu nak test. Maksudnya anak syarikat, maksudnya macam ni, syarikat kita dah buat. So, syarikat kita ada agent-agent dekat setengah kawasan. So, macam dekat Pantai Timur ada satu, kat KL ada satu. So, setiap agent ni akan test dulu produk ini sebelum mereka bagi tahu dekat kita yang produk ini boleh diterima oleh masyarakat. So, di mana kat sini kita panggil control adalah kita tidak direct jumpa dengan customer. Okay. So, mereka lah yang jumpa dengan customer di mana kita boleh control lah. Jangan buat dulu barangan sampai agent bagi feedback. Okay. Baru kita buat barangan tu secara besar-besaran. Okay. Dan seterusnya adalah test marketing. Kalau test marketing ni maksudnya, okay, kita ambil je mana-mana wakil kat bandar, mana-mana wakil kat kampung. Lepas tu kita tunjukkan semua iklan-iklan yang kita ada. Kita buat semua iklan-iklan yang berkaitan dengan produk yang kita nak jual itu. Lepas tu kita susun terus kat semua kedai yang kita boleh jual produk kita. Lepas tu kita keluarkan iklan, okay, dan letakkan harga pada barangan dan kita duduk je, tunggu. Tengok apakah respon daripada customer, apakah feedback daripada customer. Okay, itu adalah test market. Maksudnya kalau test market ni, kita bukan buat sampel, kita buat terus besar-besaran, kita test, jual je dekat pasaran. Laku ke tak laku tu belakang cerita. Yang penting kita hantar semua barang kita dekat pasaran. Okay, itu adalah test market. Seterusnya development to commercialization. Ini adalah pembesaran atau pembangunan daripada commercialization tadi. Okay. So, kalau ada timing, melibatkan timing. First entry, parallel entry atau late entry. Kalau first entry maksudnya bila kita buat satu produk, sebelum kita commercialize, kita tunggu dulu, okay, untuk macam nak kata okay. So, kita jangan jual dulu semuanya. Okay. So, kita pamerkan dulu atau kita iklankan dulu produk kita. Okay. So, lepas tu kita test sikit dulu number of the product dalam pasaran. Kita tengok macam mana feedback daripada customer. Itu adalah first entry. Okay. Kalau parallel entry maksudnya bila kita jual barang, kita nak jual barangan kita, bila kita dapat tahu kompetitor pun ada buat produk yang sama dengan kita. So, masa kompetitor buat produk launching, kita pun buat produk launching juga. So, kita jual sama-sama dengan kompetitor kita dalam pasaran. Kalau late entry pula, maksudnya kita suruh kompetitor kita jual dulu, baru kita jual produk kita. So, ketiga-tiganya ada advantage dan disadvantage. Kita ambil yang late entry lah contohnya. Kalau disadvantage adalah kompetitor kita akan dapat keuntungan lebih daripada kita sebab dia dah start jual dulu, baru kita nak jual. Okay. So, tetapi kalau first entry pula, so positifnya adalah kita sebagai orang yang introduce dalam pasaran, customer akan test produk kita. Kalau customer suka, customer akan memilih produk kita. So, kalau ada kompetitor masuk, customer mungkin akan tidak pergi, customer hanya stay dengan kita sebab customer percaya dengan produk kita. Tetapi disadvantage-nya adalah mengambil masa yang panjang untuk customer tahu tentang produk kita atau customer masih ragu-ragu dan was-was nak test produk kita. Okay. Kalau parallel entry pula tadi kelebihannya adalah kita bagi daya saing dekat kompetitor kita untuk fight dengan kita. Tetapi disadvantage-nya adalah kalau kompetitor itu berjaya tarik customer, kita kehilangan customer. Okay. Seterusnya, okay, kalau ini melibatkan perkara-perkara commercialization dengan cara lain seperti geographic strategy. So, kita gunakan
lokasi, okay, geographical area, ikut geografi. So berbeza-beza, di mana kita ada juga pantai timur, pantai selatan, pantai barat, kat tengah-tengah. Okay, so itu adalah ikut geografi. Kalau to whom, okay, itu adalah lebih kepada target market prospect. Maksudnya kita pilih siapa customer kita. Kalau customer kita adalah pelajar universiti, kita memang pergi ke universiti untuk promote produk kita. Kalau customer kita adalah golongan yang warga emas, so kita pergi jumpa dengan anak-anak mereka lah, okay, yang dah bekerja, yang menanggung mak ayah yang dah tua di rumah, okay, which is warga emas lah kan. So kita promote dekat anak dia tu untuk belikan untuk mak ayah dia. Okay. Kalau barangan baby, kita jumpa pula dengan suri rumah, jumpa dengan parent-parent muda untuk promote barang kita untuk anak mereka yang masih kecil, yang masih bayi. Macam itu caranya. Okay. So kalau how pula, okay, introductory market strategy adalah macam mana kita nak kenalkan produk kita dalam pasaran. Okay. Adakah kita nak kenalkan start first dengan pergi dulu dekat carnival-carnival seperti Jom Heboh lah, Food Fest lah, apalah. Atau mungkin kita nak start jual barangan kita ini dengan menggunakan agent. Dari rumah ke rumah mereka buat direct selling. Atau mungkin kita nak buka booth di mana-mana, okay, untuk promote produk kita. Pun sama juga, itu adalah cara macam mana kita introduce, okay, barangan kita kepada customer. Okay. So seterusnya ada consumer adoption process. Consumer adoption process ni adalah proses penerimaan daripada customer. Okay. An individual decision to become regular user of a product. So bila customer buat keputusan nak jadi pengguna produk kita, maksudnya dia telah jalankan adoption process. Ini adalah prosesnya. Okay. Yang pertama awareness, yang kedua interest, ketiga evaluation, keempat trial, kelima adalah adoption. So yang pertama awareness. Awareness tu maksudnya consumer become aware of the product tapi tak ada information. Maksudnya dia tahu, oh ada produk baru lah, dia keluarkan produk baru. Okay. So dengan itu customer akan buat kajian, cari informasi, which is tu termasuk bawah interest. Telah timbulkan minat dia. Okay. Mungkin dia cari kat internet ke, atau dia baca review orang dekat TikTok ke, dekat Twitter ke, okay. Lepas tu setelah customer dapatkan information, customer cari peluang macam mana nak try the product, sebab dia nak evaluate adakah produk itu menepati apakah dia punya pandangan atau menepati apakah dia punya expect apa kejangkaan, menepati jangkaan dia. Okay. So apabila customer try the product, so customer akan bagi respon lah sama ada positif atau negatif. Kalau positif, customer decide nak beli dan bayar dekat kita, maksud adoption process tu dah berjaya. Tetapi kalau customer hanya dekat trial dan dia reject produk kita, maksudnya adoption process kita tidak berjaya. Okay. So ini adalah kebiasaannya time of adoption of innovation. So biasanya bila ada satu inovasi baru, okay, so di sinilah kita boleh tengok graf dia macam ini. Okay. So innovators kat sini akan introduce barang baru. So masa ni lah, yang merah ni adalah interest. So masa ni consumer interest dia akan naik. So lepas tu ada consumer yang dia jadi early adopter. Okay, atau kalau innovator ni maksudnya bila produk itu diperkenalkan dalam pasaran, dia terus order. Itulah innovator. Tak ramai orang yang macam ni, adalah orang yang sangat berisiko. Lepas tu ada customer jenis early adopter. Early adopter ni maksudnya bila dia tahu dah ada beberapa orang pakai dan tak ada komplain, so dia pun order juga. Okay. Kalau early majority adalah bila dah start ramai orang pakai, baru dia nak try pakai. Kalau late majority, bila orang dah tak nak produk tu, maksudnya orang dah pergi produk yang lebih baru, time tu barulah dia nak beli. Atau lagat-lagatnya adalah orang yang beli barang yang macam dah tak nak. Maksudnya macam dah reject atau dah outdated, baru dia nak beli. Ni memang ada ya orang yang macam gini. Contohnya macam sekarang saya baru tahulah ada beberapa orang yang macam dia, kenapa? Saya tanya dia, kenapa beli iPhone 12, tak beli iPhone 15? Dia kata tak nak lah, masa tu macam tak special sebab ramai sangat dah orang beli iPhone 12. Jadi dia pun malas nak beli. Dia tunggulah harga iPhone 12 ni jatuh baru dia beli. So kalau itu dia masuk bawah late majority lah. Okay. Bila orang dah tak beli, baru dia nak beli. Okay. So seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi adoption process. Okay.
So, antara faktornya adalah ciri-ciri innovation itu sendirilah. Okay. Yang pertama sekali adalah relative advantage. Relative advantage itu maksudnya produk tersebut memang memberi kelebihan kepada customer bila customer dapatkan. Okay. Contohnya, berbanding dia beli produk daripada kompetitor lain, dia belilah produk jenama A. Produk jenama A ni beri kelebihan pada dia. Dia rasa bila dia beli, dia dapat lebih daripada apa yang produk tu maksudnya daripada kompetitor lain lah, which is kalau dia beli dengan dengan company A, dia dapat rasakan yang produk tu bagi more value, more benefit kepada dia. Okay, yang seterusnya adalah compatibility. Compatibility tu maksudnya produk tersebut menepati apakah yang customer expect. Okay, so bila dia katakan apa yang dia expect, apa yang dia harapkan dan value yang dia experience dia dapat adalah sama atau mungkin lebih. Tu maksudnya compatibility. Kalau complexity maksudnya produk tersebut, produk yang, kalau produk itu, maksudnya yang produk tu mudah difahami untuk digunakan lah. Kalau produk tersebut memerlukan pengajaran untuk digunakan, contohnya macam produk berbentuk skincare, dia perlukan cara macam mana nak pakai produk tersebut dan ada term of use, bukan term of use, ada macam cara-cara nak gunakan, tak pun mungkin ada orang guide macam nak pakai, itu menyebabkan customer lebih senang nak adopt atau nak gunakan produk tersebut. Okay. So, divisibility maksudnya customer boleh try. Okay. So, bila dia kata produk tersebut boleh try, customer lagilah suka. Sebab apa? Sebab sebelum dia buat keputusan pembelian, dia boleh try dulu produk tersebut. So, dia akan rasa lagi puas hati. Okay. Seterusnya adalah communicability, maksudnya produk tersebut boleh diceritakan kepada orang. So, dia tahu, maksudnya bila dia gunakan produk tersebut, tak adalah bila orang tanya, macam mana pakai produk tu? Susah nak explain. Tu maksud non-communicability lah. Tapi bila dia boleh terangkan, oh produk ni bagus, cara nak pakai dia pun senang, daripada A sampai Z dia cerita tentang produk ni. Maksudnya produk tu communicable. Okay. Okay. Kalau melibatkan syarikat pula, factor influencing the adoption process adalah organisasi itu sendiri sama ada dia bersedia atau tidak untuk menerima innovation. So biasa kalau syarikat, dia beli apa yang berbentuk innovation seperti mesin, seperti body parts, material, benda-benda yang innovate, benda-benda yang lebih canggih, lebih moden. So sebenarnya barang tu available je, cuma bergantung pada syarikat sama ada dia bersedia atau tidak untuk upgrade dia punya company kepada lebih inovatif. Okay. So, alright. So, dengan itu that's all for this chapter. Hope you guys understand. Kalau ada apa-apa tak understand, jangan lupa boleh screenshot dan hantar dekat sini untuk saya terangkan. So, mana-mana slide yang awak tengok, kenapa saya tak terangkan slide ni? Maksudnya, slide itu tidak perlulah. Okay, awak boleh skip saja. Okay. So, that's all. Okay, thank you everyone.